A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Kat mana dah? Yang berbahagia, yang saya hormati pengarah program dan juga seluruh jawatan kuasa yang menjayakan program ini, barisan VIP, pensyarah-pensyarah, siswa-siswi, bakal suami soleh kat belakang sana, bakal isteri solehah, insya-Allah kat yang majoriti kat sini, dan yang paling istimewa sekali kepada isteri tercinta, seorang isteri yang high class, yang sudi memberikan cinta high class kepada suaminya dan juga mengarang sebuah buku bertajuk Cinta High Class. Jadi adik-adik yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini kita ingin membedah sebuah buku yang bertajuk Cinta High Class dan juga Cintaku Kerana Agamamu. Saya sebelum ini, saya bertugas sebagai seorang doktor sebelum saya menjadi seorang penulis. Masa saya kerja sebagai seorang doktor, saya cuma tahu ada satu saja pembedahan, iaitu membedah orang. Tetapi selepas saya menjadi seorang penulis, baru saya tahu bahawa dalam bidang bedah ini tidak terhad kepada bidang membedah orang, tetapi ada juga satu bab khusus yang kita sebut sebagai membedah buku. Ya. Jadi buku ini bertajuk Cinta High Class dan juga Cintaku Kerana Agamamu merupakan gabungan dua buah novel dalam satu buku. Dan buku ini merupakan sebuah buku yang sangat-sangat laris di pasaran sekarang. Dan ianya dilancarkan di PWTC, sempena Pesta Buku Antarabangsa yang terbaru. Dan apabila saya pergi ke Pesta Buku baru-baru ini, ya, wakil daripada pihak Gerdi Ilmu dia jumpa saya, dia kata, "Doktor tulis buku apa ni? Letak habis. Masya Allah," dia kata, "tak pernah pun," dia kata, "jadi macam ni. Letak 500 terus habis 500, letak 400 terus habis. Letak tulis buku apa sebenarnya?" Dia kata. Saya kata, "Baca dulu tengok apa kandungan buku tu." Dan ada seorang warga Singapura, dia memberi respon testimoni mengenai buku ini. Dia kata, "Tidak pernah saya berjumpa dengan sebuah buku yang betul baik sekali dari Malaysia." Dia bukan saya kata, dia kata, saya tak sebut lagi lah, ya. Dia kata, "Tak pernah saya jumpa sebuah buku yang begitu baik dari Malaysia, yang bukan sahaja menceritakan tentang realiti tetapi syarat dengan ilmu pengetahuan dan juga ilmu hadis dan juga ilmu Al-Quran di dalamnya. Dan saya akan sebarkan dalam akhbar Singapura supaya buku ini dapat masuk ke negara Singapura." Itu kata dia lah, saya tak sebut lagi, ya. Dan begitu juga kata seorang editor, ya, seorang editor, dia kata, "Ini merupakan sebuah buku yang terbaik yang saya jumpa di Malaysia." Ini bukan saya kata, dia kata ni, ya. Saya tak sebut lagi ni. Ini merupakan sebuah buku terbaik kat Malaysia ni, yang saya tak pernah pun jumpa buku yang digarap dengan sebaik ini. Jadi adik-adik yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apakah yang dimasukkan dengan Cinta High Class? Ada siapa ada idea tak apakah yang dimasukkan tentang Cinta High Class? Saya bagi situasi, ya. Adakah apabila seorang lelaki sedang akad nikah, yang mana bakal
Isterinya berada di belakang sana sedang sarak mengandung 7 bulan. Adakah itu disebut sebagai cinta high class? Dah terlanjur sebelum berkahwin. Kahwin pun kena paksa. Adakah cinta high class ini merupakan apabila seorang itu sedang berjabat tangan dengan Tok Kadi yang bercakap dengan logat bahasa Kelantan secara pekat di sempadan Thailand, dalam keadaan tak ada wali, tak ada keluarga dan semua orang tentang? Bukan macam tu, ya. Jadi secara umumnya cinta high class ini ada 4 prinsip, 4 ciri-ciri utama. Yang pertama ialah mendaulatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cinta nombor 1. Yang kedua ialah kita cinta pada seorang itu tak lain dan tak bukan kerana kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti disebut dalam satu hadis halawatul iman, ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara sekiranya ada pada diri kita, maka kita akan merasa kemanisan iman. Yang pertama kata Nabi, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasul tak lain dan tak bukan kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasul melebihi cinta kita kepada segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Kita cinta kepada seorang itu adalah kerana kita cinta kepada Allah Taala. Yang ketiga kata Nabi, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yalqa fin nar. Kita benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kita benci diri kita dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, itu ada 4 ciri. Yang pertama ialah kita mendaulatkan cinta kepada Allah sebagai nombor 1. Kita cinta pada seorang itu kerana kita cinta kepada Allah. Yang ketiga ialah kita bermujahadah dalam melawan hawa nafsu. Dan yang keempat ialah, ini secara kesimpulannya, yang keempat ialah kita cinta kepada seorang itu, percintaan itu atau perkahwinan itu berlaku tanpa seteru. Bermaksud apabila berlaku perkahwinan, semua orang suka akan perkahwinan kita. Tak ada pun keluarga tentang, orang tentang dan sebagainya. Pergi kahwin kat selatan Thailand, keluarga marah, ini marah kerana kata Yusuf Al-Qaradawi. Pernikahan yang baik itu ialah pernikahan yang tak ada halangan daripada semua pihak. Tak ada halangan daripada kedua ibu bapa, tak ada halangan daripada undang-undang, tak ada halangan daripada adat. Itu pernikahan yang baik. Ya. Jadi kenapa isu cinta yang kami nak jelaskan kat sini? Seorang doktor, saya ni seorang doktor, ya adik-adik semua. Kadang-kadang saya bekerja di Jabatan Kecemasan. Kadang misi panggil, doktor kecemasan kat sini, pergi lari ke sana. Doktor kecemasan kat sini, lari kat sini. Dan saya juga pernah bekerja di Dewan Bedah. Operate sana, operate sini. Dan tiba-tiba bagaimana seorang doktor ini bercakap mengenai isu cinta. Saya pun kadang-kadang saya fikir, saya termenung. Saya cubit pipi, tarik pipi sakit, tarik rambut sakit, tepuk-tepuk pipi. Bukan mimpi rupanya. Sakit pula. Tetapi bagaimana seorang doktor yang sedang sibuk bekerja di Jabatan Kecemasan, di Dewan Bedah dan sebagainya, bercakap mengenai satu isu yang sangat halus, yang sangat seni pada hati, itu tentang isu cinta. Ada seorang staf saya, dia tengok saya, tengok hasil karya-karya saya. Cintaku kerana agamamu, ku temui cintanya, dan nyok kasih medik. Dia kata, kenapa doktor tulis buku cinta semua ni? Pasal cinta-cinta semua. Dia pun tengok review ceramah saya, tajuk forum saya yang telah saya hadiri sebelum ini. Boleh katakan semuanya, hampir kesemuanya pasal cinta. Dia kata, doktor ni doktor cinta ke? Saya jawab kat dia, ya, betul lah, saya tulis buku pasal cinta. Tetapi matlamat utamanya ialah saya menulis karya-karya Islamik dengan tujuan untuk berdakwah sebenarnya. Ya, adik-adik yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kenapa? Kenapa pula ya? Ya, adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Ya. Cinta ini kalau kita kaji dari segi sirahnya, dari segi sejarah cinta ini merupakan satu perkara yang berasal dari syurga. Ya. Yang mana apabila Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS dengan segala kemewahan,
dengan segala kesenangan di syurga, tetapi Nabi Adam AS masih merasa kekurangan yang ada semasa berada di syurga, iaitu Nabi Adam tiada pasangan dan tiada cinta. Maka kekurangan itu ditampung dengan Allah Ta'ala dengan menjadikan yang kita sebut sebagai Siti Hawa. Maka disitulah lahirnya cinta daripada syurga. Dan cinta pada syurga didamparkan ke muka bumi ini dengan tujuan untuk menguji kita. Adakah kita mampu menguruskannya, kita mempraktikannya dengan baik, dan kita mampu membawa kembali cinta kat dunia ini kembali semula ke syurga, ataupun kita tidak mampu menguruskannya menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey, ya. Baik. Sesungguhnya cinta ini apabila tidak diuruskan dengan betul, akibatnya sangat-sangat besar.